Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 dan 9 akan mempersembahkan sebuah sesi debat daripada seksyen 27 subjek ULRS 1012. Kami mendapat debat daripada senario 4 yang bertajuk penggunaan autonomous technology perlu diperluaskan bagi memudahkan kehidupan masyarakat serta menjadikan sesuatu perkhidmatan lebih efisien. Sebelum kita mulakan sesi perdebatan ini, saya akan mengenalkan kepada anda semua panel-panel kita pada hari ini. Daripada kumpulan 8 iaitu sebagai pencadang kepada topik hari ini. Panel yang pertama kita ada IRTS Muhammad Faris Haikal bin Yusof. Anda ada di sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih IRTS Faris Haikal. Okey, yang kedua kita ada Ayah Paduka Muhammad Amir Ridwan bin Muhammad Azizan. Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi daripada Ayahanda Paduka. Yang panel ketiga daripada pihak pencadang merupakan seorang wakil PAS Pusat Muhammad Adli bin Muhammad Saleh. Adakah anda bersama saya? Saya berada di sini, jangan risau. Okey, baik. Terima kasih. Panel keempat merupakan Ketua Kampung Damansara Hills Muhammad Kalish bin Baharin. Adakah anda bersama saya? Ya, Waalaikumsalam. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, terima kasih. Kemudian panel kelima iaitu panel terakhir daripada pihak pencadang merupakan Pencetus Ummah PU Supradi Sawatul Maulah bin Samawi. Apa khabar? Yes, saya alhamdulillah rabbil alamin. Semoga hari-hari kalian dicuci rahmat oleh semua orang. Amin ya rabbal alamin. Okey. Itu saja daripada pihak pencadang dan kemudian saya akan memperkenalkan ahli panel daripada pihak pembangkang. Yang pertama kita ada Profesor Muhammad Azizi bin Abdul Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih. Yang kedua kita ada yang biasa-biasa Muhammad Daniel bin Maznan. Adakah anda di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang ketiga kita ada Panglima Perang Muhammad Danish Ahlami bin Azizi. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat petang dan waalaikumsalam. Okey, baik. Yang panel terakhir, panel keempat dari pihak pembangkang merupakan Encik Ainul Syafiq bin Idrul Hisham. Adakah anda bersama saya? Assalamualaikum semua. Okey, waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih. Itu adalah sembilan panel daripada pihak pencadang dan pembangkang. Baik, sebelum kita memulakan topik kita iaitu penggunaan autonomous technology, izinkan saya untuk memberikan sebuah definisi bagi istilah benda autonomous technology. Istilah benda autonomi semakin banyak digunakan di dunia teknologi untuk membincangkan fenomena yang dikuasai oleh kemajuan terkini dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Okey, apa yang didefinisikan oleh autonomous technology adalah autonomous technology merupakan perkara-perkara autonomi yang berfungsi secara automatik tanpa panduan manusia atau campur tangan langsung. Baik, dari pihak pencadang, panel pertama IRTS Muhammad Faris Haikal bin Yusof. Apakah idea anda yang boleh anda suarakan berdasarkan daripada topik ini? Persilakan panel pertama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis. Jadi, untuk seperti yang kita tahu, autonomous technology adalah untuk kebolehan robot berfikir atau membuat suatu keputusan seperti manusia. Jadi bagi saya autonomous teknologi ni sangat meluas. Antara salah satu contohnya adalah dalam bidang kenderaan atau memandulah. Seperti yang kita tahu jenama seperti Tesla, apa semua banyak menggunakan ataupun introduce kat kita tentang autonomous self-driving ni. Jadi banyak sangat kelebihan dia untuk autonomous self-driving ni. Yang pertama adalah
kebolehan sebuah kereta itu memandu dengan sendirinya di atas jalan. Apabila kenderaan ini memandu dengan sendirinya, dia dapat memberikan kita banyak kelebihan seperti dapat mengelakkan kemalangan, melancarkan kita punya trafik. Okey. Sebab apa saya cakap macam tu? Seperti yang kita tahu, kebanyakan kemalangan yang berlaku di atas jalan raya adalah daripada silap pemandu sendiri, dan lebih berjuta kes ya yang kita tahu apabila melibatkan kemalangan jalan raya akan terjadinya kematian atau kehilangan nyawa. Jadi dengan menggunakan teknologi self driving, kita dapat mengurangkan secara drastik kemalangan tersebut. Kenapa? Kerana dengan teknologi self driving, iaitu kebolehan memandu sendiri, orang cakap, senang cerita macam inilah. Apabila kita gunakan teknologi seperti LiDAR, kamera dan sensor, dia dapat scan sekitar kereta dan ketika memandu, dan memandu kereta tersebut dan mengelak segala apa yang ada yang atas jalan, contohnya pokok, tumbang atau apa-apa semua, dia akan elak dengan sendirinya. Jadi dengan perkara tersebut dapat kemalangan jalan raya dapat dikurangkan dengan banyak, dan dari segi kelancaran jalan raya pula, apabila semua kenderaan bergerak di dalam suatu speed yang konstan, jadi untuk jalan jam tu kurang. So apabila semua menggunakan kereta pemanduan secara otomatis ni, semua kereta akan bergerak secara lancar, tak ada jam. So tak ada kereta yang break secara tiba-tiba dan mengakibatkan jam. So kita dapat melancarkan lalu lintas dan juga dapat mengurangkan tenaga kerja seperti melibatkan pihak-pihak berkuasa untuk menjalankan tugas mereka, seperti kena ada lalu lintas, kena ada polis untuk memantau speed limit supaya tak ada melakukannya kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan. Dan seterusnya adalah autonomous teknologi dari segi pembuatan. Okey, seperti yang kita tahu, dunia kita ni ke arah IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. So dengan menggunakan teknologi robotik juga, banyak kerja-kerja berat yang ada di industri dapat digantikan dengan robot supaya kerja lebih efisien dan kurangkan kemalangan jiwa. Contohnya kita nak buat kereta. Okay? Kalau dulu kita buat kereta menggunakan tenaga kerja manusia, jadi kereta seperti kita tahu, kereta dibuat daripada besi, aluminium apa semua. So banyak benda-benda berat yang terlibat. Jadi apabila kita gunakan teknologi robot, kita dapat mengurangkan aksiden yang akan berlaku kepada orang tersebut. Sebab apabila kita guna teknologi, apabila tak ada teknologi, manusia akan cuba mengangkat benda-benda tersebut dengan sendiri dan boleh mengakibatkan kecederaan, kemalangan jiwa. So dengan menggunakan teknologi robot, kita dapat mengurangkan beban manusia dan juga menambahkan efisiensi dalam producing. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih daripada IRTS Muhammad Faris Haikal bin Yusof atas poin yang menarik yang telah dibahaskan berkenaan kebaikan menggunakan autonomous teknologi seperti yang beliau telah berikan sebentar tadi, iaitu autonomous teknologi memudahkan kita dalam sesi driving, memandu, iaitu dengan menggunakan autonomous car, which is seperti Tesla, yang meningkatkan kadar keselamatan di jalan raya, serta penggunaan teknologi robot memudahkan kerja manusia yang untuk menjadi lebih efisien. Baik,
seterusnya kita akan beralih kepada pihak pembangkang, iaitu pembangkang pertama Profesor Muhammad Azizi bin Abdul Wahab. Okay. Baik, apakah yang anda akan bahaskan berkenaan topik ini? Silakan. Okey, baiklah. Pembangkangan saya terhadap penggunaan autonomous teknologi terhadap kenderaan automatis iaitu self-driving. Antara yang saya ingin highlightkan ialah mengurangkan risiko kemalangan. Jadi untuk pengurangan ni saya tidak yakin dan saya membangkang kerana penggunaan autodrive ni juga dapat membuatkan risiko kemalangan juga. Kerana penggunaan kenderaan automatik ni dia mempunyai satu macam dapat sebagai contoh dia macam kenderaan yang automatik ni dia tak semestinya dapat mengetahui kehadiran kenderaan yang di hadapan, contoh. Lepas tu penggunaan kenderaan yang automatik ni mempunyai kemungkinan besar mendapat risiko pemecahan sistem macam hack contoh. Hari ni kerana kebolehan untuk kenderaan automatik ni dia mempunyai koordinasi setiap koordinasi dia. Jadi dia mengkoordinasi setiap jalan raya pergerakannya. Contohnya untuk mengurangkan risiko jam. Jadi dia highlightkan pergerakan kenderaan secara pergerakan yang sama. Tapi setiap kenderaan automatis ni tak semestinya menggunakan hal laju yang tinggi dan perlahan, jadi sederhana. Jadi ini juga dapat mengakibatkan tak semestinya jam dan melancarkan juga perjalanan jalan raya. Jadi dia tak semestinya cepat dan lambat. Lepas tu mereka juga dalam penggunaan kenderaan automatik ni menggunakan rangkaian yang sama. Jadi sebilangan besar kereta ini menggunakan perkongsian rangkaian dan dapat terdedah dengan pengadaman atau hack. Malah hack ini juga boleh mendatangkan kerosakan yang besar kepada penggunaan jalan raya hingga menyebabkan pelanggaran dan kesesakan lalu lintas. Selain itu penjahat juga seperti penjahat yang dapat mampu memecahkan rangkaian maklumat ataupun panggil hacker dapat mendapat pasti lokasi kenderaan tersebut juga dan serta dapat mengawal kenderaan tersebut seperti macam dia mengawal kereta mainan dan dapat mencurinya tanpa melakukan apa-apa pergerakan sekalipun. Mereka juga dapat menganalisis maklumat dan data yang terkandung dalam kenderaan tersebut dan seterusnya dapat mencari lokasi dan serta terus mencuri kenderaan tersebut ataupun mendapat data peribadi seperti security, password macam tu. Selain itu juga untuk penggunaan macam robot dalam industri memang dapat menggunakan kos serta pengurangan masa untuk membuat sesuatu bahan industri. Tetapi terdapat keburukannya dan kesan-kesan yang negatif seperti robot ini tidak berfungsi secara fleksibel seperti manusia kerana robot ini mendapat program spesifik dia sahaja untuk melakukan sebahagian perkara. Jadi apabila terdapat sedikit kerosakan dalam setiap program ini, pihak industri perlu membaiki sepenuhnya setiap teknologi robot tersebut supaya tidak mendapat ralat yang walaupun kecil tapi akan memberikan kesan yang besar kepada industri tersebut. Jadi itu saja daripada saya untuk pembangkangan terhadap industri dan kenderaan otomatis ni. Terima kasih. Sekejap ya Profesor, Prof. Sekejap ya. Ya saya.
Kejap. Saya nak cakap yang pasal hack tu, sebenarnya teknologi self driving ni dia tak gunakan, dia memang guna perisian, tetapi yang di-applykan contohlah Tesla, dia applykan dekat teknologi kamera. Dia menggunakan kamera untuk scan sekeliling dan dia guna juga sensor. So tak ada kait dengan dengan software sebenarnya. Sebab untuk orang hack benda macam tu dia perlukan dekat database pengkalan asal lah, contohnya dia punya server. Jadi benda ni tak berkait dengan kereta sebenarnya. So bagi risiko penggodaman tu untuk kereta bagi saya tak ada lah. Dan satu lagi kalau nak cerita pasal IR yang robot tu kan. Okay, saya nak tanya yang awak Mak ni untuk Tesla. Jadi Tesla ni merupakan industri yang besar. Jadi dia punya kebolehan tu tinggi daripada kenderaan lain, seperti macam kenderaan yang bawahan daripada Tesla ni dia menggunakan software yang tak menggunakan software atau software tapi dia yang menggunakan security yang lemah. Jadi tak semestinya semua kenderaan yang otomatis ni menggunakan Tesla ya. Jadi kenderaan otomatis ni seperti industri yang biasa, industri Melayu lah, macam Proton. Jadi tak semestinya dapat mengelakkan daripada penggodaman. Macam tu. Bukan. Maksud saya dia bukan masalahnya. Okay, sekarang ni saya highlightkan Tesla sebab dia je yang ada self-driving autopilot lah. Kalau Tesla panggil term dia autopilot. So hanya Tesla sahaja yang ada self-driving ni. Untuk brand-brand kereta lain macam Proton, Honda, dia bukan self-driving. Itu nama dia adaptive cruise control. Dan dia track jalan guna kamera, bukan guna software. Dia daripada sensor kereta tu, daripada kamera kereta tu dia masuk terus ke otak kereta. So dia bukannya masuk ke firewall dia punya main system dia. So tak ada nak hack tu, tak ada lah. Satu lagi yang saya nak tambah, kalau yang untuk robot dekat industri tu berbanding daripada manusia lagi kita tak boleh predict sebab dia punya manusia kan ada health dia apa semua. So kalau dia sakit, kita pun tak tahu bila dia sakit, bila dia tu apa masalah dia. So lagi banyak dia punya problem daripada robot. So kalau robot jangka hayat dia contoh maintenance dia dalam satu robot mungkin jangka hayat dia dalam 10 tahun dan maintenance dia dalam setahun sekali. So lagi efisien daripada manusia. Okay, baiklah, saya serahkan kepada moderator. Okay, baik. Terima kasih kepada Profesor Muhammad Azizi bin Abdul Wahab dan IRTS Muhammad Faris Haikal bin Yusof atas satu perbincangan yang menarik berkenaan security of penggunaan autonomous teknologi dalam kenderaan. Okey, baik. Seterusnya kita serahkan pula kepada pihak pencadang, panel yang kedua dari pihak pencadang iaitu Ayahanda Paduka Muhammad Amir Ridwan bin Muhammad Azizan. Topik penggunaan teknologi autonomous. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang diberitahu Tuan Moderator ni nama saya Ayahanda Paduka Muhammad Amir Ridwan. Baik, saya ingin membincangkan tentang tajuk truck autonomy. Okey. Truck autonomy mempunyai potensi untuk merevolusikan pengangkutan dan logistik dengan mengurangkan kos, meningkatkan keselamatan dan meningkatkan kecekapan. Okey. Selain itu, tahap autonomi yang berbeza itu boleh dicapai melalui pemantauan dan kawalan jauh dari stesen dikendalikan atau pusat kawalan, berdekatan atau melalui sistem dasar buatan AI dan pembelajaran mesin yang boleh membuatkan kenderaan autonomi membuat keputusan secara bebas. Baik. Terusnya,
Rasa autonomi biasanya merujuk kepada trailer tekstil pada sendiri yang boleh mengemudi tanpa perkenaan manusia. Sebenarnya autonomi sudah diuji di beberapa tempat dan digunakan untuk tujuan terhad seperti pengangkutan lebuh raya jarak jauh supaya kita dapat menggunakan masa untuk menyentuh perkara lain. Antara kelebihan menggunakan tak autonomi ialah kita dapat mengurangkan risiko kemalangan disebabkan kurang tidur yang cukup. Seperti yang Di manakah dia? Harap bersabar, ada masalah teknikal sedikit. Kejap Abang nanti cut lah part ni. Kena edit sikit lah. minta maaf tadi internet terputus, kurang ajar tu. Boleh saya sambung tuan moderator? Jadi persilakan. Okey, minta maaf semua. Jadi, antara kelebihan menggunakan tak autonomi ialah kita dapat mengurangkan risiko kemalangan disebabkan kurang tidur yang cukup. Seperti yang kita tahu, membawa truk memerlukan tenaga yang banyak kerana destinasi yang mereka perlu pergi selalunya jauh. Kemungkinan memerlukan dalam beberapa ratus kilometer. Dengan bantuan teknologi autonomi kita dapat mengelakkan dan mengurangkan kemalangan disebabkan kurang tidur. Selain itu, kita dengan menggunakan teknologi autonomi ini, kita dapat mengurangkan penggunaan minyak diesel. Seperti yang kita tahu, memang semua truk menggunakan minyak diesel. Truk autonomi akan menggunakan teknologi elektrik di mana minyak tidak lagi diperlukan. Jadi, masa untuk penghantaran akan jadi lebih cepat kerana kita tidak perlu berhenti untuk mengisi minyak. Dan kita tahu bahawa tangki lori sangatlah besar dan memerlukan kos yang tinggi. Pencemaran udara juga dapat diatasi. Minyak diesel membebaskan banyak gas karbon dioksida di mana ia bahaya untuk kesihatan manusia. Oleh itu, bagusnya kita untuk menggunakan truk autonomi supaya kita dapat menjaga alam sekitar daripada pencemaran minyak diesel dan menjimatkan kos. Kesimpulan daripada apa yang saya katakan ini ialah truk autonomi dapat membantu kita dalam industri dengan mengurangkan kes kemalangan, penggunaan kos dan pencemaran udara. Oleh itu, dengan bantuan teknologi ini, kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah dan negara akan jadi lebih maju. Sekian itu saja daripada saya. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Paduka Muhammad Amir Ridwan bin Muhammad Azlan atas poin yang menarik berkenaan dengan penggunaan autonomous teknologi dapat mengurangkan pelbagai jenis pencemaran. Okey, seterusnya dari pihak pembangkang, panel yang kedua dari pihak pembangkang iaitu yang biasa-biasa Muhammad Daniel bin Maznan. Baik, apakah pendapat anda tentang apa yang diperkatakan oleh Ayahanda Paduka Amir sebentar tadi? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih kepada Ayahanda Paduka Amir dan Tuan Moderator. Untuk dari pihak saya bangkang apa yang diperkatakan oleh Tuan Amir sebentar tadi. Poin yang pertama merupakan kurangkan kemalangan. Pada pendapat saya, benda ini dapat dielakkan dengan mempunyai 2 pemandu kerana setiap syarikat telah membayar gaji pekerja supaya terdapat 2 pemandu setiap pada setiap trip ataupun perjalanan yang akan dilakukan sama ada dekat ataupun jauh kerana untuk mengurangkan masalah mengantuk ataupun dapat menukar ketika salah seorang daripada pemandu itu mempunyai masalah penat seperti diperkatakan sebentar tadi. Yang kedua, saya ingin menyatakan tentang poin menggunakan minyak diesel. Pada pendapat saya,
jika kita menggunakan kenderaan elektrik seperti yang dikatakan, kita akan kerugian masa kerana truk memerlukan tenaga yang agak besar kerana muatannya yang sangat berat. Yang pertama. Yang kedua, tempoh pengecasan yang diperlukan untuk kereta juga sudah lama. Apatah lagi kepada untuk kenderaan yang sangat besar seperti lori dan truk. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkenaan kos, mungkin kos minyak diesel lebih mahal, tetapi berbanding masa yang diperuntukkan untuk memenuhi dan mempercepatkan perjalanan, diesel lebih cepat dan lebih efektif untuk truk melakukan delivery ataupun penghantaran ke sesuatu tempat yang jarak jauh ataupun dekat. Okey, kekurangan jika menggunakan autonomous truck ni juga ialah yang mostly yang keseluruhannya yang kita dapat melihat ialah kekurangan pekerjaan, iaitu yang utama sekali kita dapat melihat pemandu. Kita dapat melihat pemandu akan dikurangkan jika truk autonomous ini digunakan. Okay. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang disebut Muhammad Daniel bin Maznan atas poin yang menarik yang telah dibahaskan untuk mengaunter ayat daripada Muhammad Amir Ridwan berkenaan dengan meningkatkan tenaga kerja pemandu truk dan solusi-solusi lain yang dapat digunakan selain penggunaan autonomous teknologi. Jadi bagi panel ketiga dari pihak pencadang, Wakil PAS Pusat Muhammad Adli bin Muhammad Saleh. Ya, baiklah, apakah pendapat anda untuk menyokong penggunaan autonomous teknologi? Persilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita. Assalamualaikum diucapkan kepada para panel dan juga moderator yang bijaksana lagi Arif. Saya di sini ingin berkongsi mengenai kelebihan drone automasi ataupun drone automatif yang digunakan dalam pelbagai industri zaman sekarang. Tidak kira untuk servis penghantaran maupun pertanian. Seperti yang kita tahu, drone ni banyak memberi manfaat kepada kita semua. Antara kelebihan yang dapat kita ambil daripada penggunaan drone automasi ini adalah menambah kecekapan dalam perkhidmatan yang diberikan. Seperti mana yang kita tahu, mesin tidak mempunyai stamina berbanding manusia yang mempunyai stamina. Oleh ini, mesin akan lebih cekap untuk melakukan kerja-kerja berbanding manusia. Oleh kerana manusia berasa penat dan kebarangkalian untuk kesalahan dilakukan tu adalah tinggi. Mesin seperti drone menggunakan program, dapat diprogram dengan lebih tepat untuk membuat tugasan-tugasan harian seperti menyiram padi misalnya, ataupun menghantar bungkusan yang diorder secara atas talian seperti yang digunakan oleh syarikat-syarikat di Amazon yang terdapat di Amerika Syarikat. Drone juga boleh merangkumi kawasan yang besar dan juga jauh selain dapat membuat tugasan dengan pantas, tidak kira batas dan sebagainya. Selagi mana di dalam kawasan itu mempunyai talian internet. Selain daripada itu, ralat juga boleh berlaku sekiranya manusia melakukan pekerjaan seperti mana saya bicarakan tadi, kepenatan dan sebagainya menjadi faktor yang menyumbang kepada masalah ini. Yang kedua adalah untuk menjimatkan kos jangka masa panjang. Seperti mana yang kita tahu, human labour ataupun penggunaan manusia sebagai pekerja perlu membayar gaji setiap bulan oleh syarikat-syarikat yang disediakan. Sekiranya kita menggunakan drone automasi atau sebagainya, kita tidak perlu membayar gaji pekerja pada setiap bulan dan juga hanya perlu membayar servis untuk menyervis mesin-mesin yang digunakan beberapa kali sahaja setahun. Hal ini bukan saja dapat mengurangkan kos yang digunakan oleh syarikat, malah dapat juga menambahkan keuntungan
untuk syarikat-syarikat. Seterusnya, teknologi drone ini juga membantu manusia dengan masalah yang kita hadapi, iaitu masalah kesihatan. Seperti mana yang kita tahu, beberapa tahun sebelum ini COVID-19 telah melanda ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, dalam pasca perang penyembuhan ini, rakyat digalakkan untuk mengurangkan kontak rapat dengan orang sekeliling mereka yang mempunyai gejala. Dengan kemudahan yang diberikan ini, kontak rapat dapat dielakkan memandang servis penghantaran yang digunakan adalah menggunakan mesin dan juga manusia. Kesan daripada penggunaan drone ini adalah kita dapat mengekang wabak ini dengan lebih baik lagi dan tidak menggunakan Kesimpulannya, bagi saya terdapat pelbagai kebaikan mengenai penggunaan drone automasi ini. Oleh itu, kita seharusnya memanfaatkan teknologi yang baru dibangunkan ini. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator Arif. Okey, baik. Terima kasih daripada Wakil Pusat Muhammad Adli bin Muhammad Saleh atas poin yang menarik yang telah diperbincangkan sebentar tadi, iaitu autonomous teknologi dapat meningkatkan masa dalam membuat sesuatu kerja dan meningkatkan efisiensi juga, serta menggunakan tenaga kerja yang diperlukan oleh manusia. Okay, baik. Seterusnya ke panel pembangkang yang ketiga, iaitu Panglima Perang Muhammad Danish Alami bin Azizi. Baik, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan perkara yang telah disebutkan oleh pencadang tadi, iaitu Wakil PAS Muhammad Adli bin Muhammad Saleh. Okey, berkaitan dengan perkara tersebut, iaitu drone dapat meningkatkan kecekapan dan menjimatkan kos. Ada beberapa perkara yang saya rasa tidak dipersetujui lah mengenai drone tersebut. Antaranya ialah drone ni dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Sebagai contoh, saya memetik daripada artikel sebelum ini yang mengatakan bahawa berdepan revolusi perindustrian IR 4.0, iaitu dalam sektor pertanian yang perlu bergerak seiring dengan penggunaan teknologi dalam bidang tersebut yang menggunakan penggunaan drone dan pesawat tanpa pemandu, iaitu UAV dalam industri penanaman padi bagi menggantikan kaedah penyemburan racun serangga secara manual. Kaedah ini yang semakin popular itu bukan sahaja mampu mengurangkan kebergantungan tenaga kerja, malah membantu petani menjimatkan kos dan masa. Namun begitu, tidak semua termasuk dalam kalangan anak muda yang mahir dengan penggunaan teknologi itu yang memerlukan teknik yang betul mengendalikan drone, khususnya dalam bidang pertanian. Jadi apa yang saya mahu sampaikan dalam perkara ini, setiap manusia juga melakukan kesilapan dalam mengendalikan penggunaan drone ini. Jadi dalam mengendalikan drone ini, manusia melakukan kesilapan dan juga boleh memberi kesan kepada pertanian di negara kita lah. Dan satu lagi kesan yang dapat saya berikan adalah apabila drone ini menggantikan tenaga kerja manusia, kadar pengangguran dalam negara kita juga meningkat dan hal ini dapat memberi imej yang buruk lah bagi negara kita. Jadi perkara yang seterusnya yang ingin saya bangkang tentang drone ini adalah dia dapat menimbulkan banyak kebimbangan keselamatan seperti berlanggar di ruang udara dan hilang kawalan, terutamanya bagi kegunaan komersial dan peribadi. Bagaimanapun, penggunaan teknologi drone dibebani dengan persepsi sebagai peralatan pengawasan dan penggunaan komersial dikritik oleh individu dan aktivis. Drone ni disahkan oleh peraturan dan lesen daripada agensi-agensi persekutuan dan banyak negara lain lah yang menggunakan peraturan dan tidak disahkan oleh agensi-agensi yang lain. Drone ni juga digunakan untuk kerja mengukur, mencerap, memeriksa dan pencitraan atau imej serta pembangunan teknologi. So soalan saya, sejauh mana kesan penggunaan drone dari segi keselamatan? Isu pencerobohan ruang privasi dan keselamatan mestilah menjadi agenda utama
dalam memahami bagaimana drone mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh, saya petik daripada artikel pada 9 Februari 2020 iaitu tentang pembunuhan Jeneral Tentera Iran Qasem Soleimani melalui tembakan dari udara menggunakan teknik drone telah menggemparkan dunia. Maafkan saya jika perkara ini beralih sedikit daripada tajuk asal, cuma saya ingin memetik dari segi hal keselamatan. Penggunaan drone dalam persenjataan itu membuka mata masyarakat dunia untuk memfikirkan kembali berkaitan taktik dan teknik keselamatan dan kedaulatan. Namun, jika ia digunakan untuk tujuan dan niat menyerang, membunuh atau tujuan mewujudkan perang, ia telah mengancam keselamatan negara. Maka kemunculan dan drone bertentangan dengan pengertian tradisional mengenai keselamatan, pertahanan, privasi, pemilikan liability dan peraturan. So next perkara yang saya ingin jelaskan bahawa menerbangkan drone di kawasan yang mengundang bahaya kepada orang ramai seperti di kawasan bandar dan kawasan jalan raya dan kawasan yang berisiko juga menjadi masalah dalam penggunaan drone pada masa kini. So itu saja daripada saya. Mungkin saya beralih kepada tuan panel, tuan moderator. Boleh saya mencelah sedikit? Boleh. Okey, berkenaan soalan pertama tadi mengenai cara pengoperasian oleh pemuda-pemuda terutamanya kan. Bagi saya perkara tersebut tak sepatutnya menjadi masalah kerana sekarang ni zaman IT, zaman di mana internet boleh luasa, kita boleh mendapatkan maklumat bagaimana cara menggunakan drone di lokasi internet dan sebagainya. Jadi saya tak rasa itu menjadi alasan mengapa kita tak boleh menggunakan industri drone ini dalam kita punya negara dan juga perindustrian. Yang kedua saya ingin sentuh mengenai alatan perang tadi. Seperti mana yang saya cakap, yang kita gunakan ni adalah untuk sektor perkhidmatan, perhantaran dan sebagainya. Jadi saya tak rasa yang drone menjadi teknologi perang tu termasuk dalam topik yang kita bincangkan. Akan tetapi saya bersetuju yang drone sekiranya disalahguna akan menjadi padah dan juga senjata yang berbahaya. Tapi itu kita masukkan dalam seksyen peperangan ataupun taktikal, di mana bagi saya penggunaan drone adalah sesuatu yang orang kata legal ataupun sesuatu yang boleh digunakan dalam peperangan. Jadi saya tak rasa itu boleh dibahaskan di dalam topik yang kita bincangkan sekarang tadi. Saya rasa itu saja. Saya ingin apa orang cakap mengulas kembalilah tentang perkara pertama yang Wakil Pusat Muhammad Adli, Wakil PAS, maafkan saya, Wakil PAS Pusat Muhammad Adli bin Muhammad Saleh berikan tadi. Dan perkara pertama iaitu tentang dalam kalangan golongan muda, betul ke? Dalam kalangan golongan muda. So saya ingin sentuh tentang perkara tadi. Okey, penggunaan drone ni kalau digunakan oleh golongan muda mempunyai peratus yang tinggi bahawa golongan muda akan menyalahgunakan kegunaan drone tu. Dalam persepsi saya lah, dalam perspektif saya, mungkin kalangan muda yang mempunyai gejala sosial apa semua mungkin mempunyai possibility yang tinggi untuk menyalahgunakan drone tersebut. Tapi tak dinafikan bahawa penggunaan drone itu banyak membawa kebaikan kepada orang ramai. Tetapi dari segi penyalahgunaan itu mungkin dapat menimbulkan kesan yang buruk dan dapat mengancam orang ramai. Dan perkara kedua yang dipetik daripada Wakil PAS Pusat Adli tadi tentang dalam sektor peperangan. Mungkin ia beralih jauh sikit daripada topik asal kita. Tapi saya sudah petik dari sektor pertanian dan ekonomi bahawa tadi ia mungkin akan menimbulkan sedikit masalah apabila drone digunakan dalam sektor ekonomi dan pertanian dan sebagainya. Seperti yang kita tahu bahawa drone juga dikendalikan oleh manusia, sama ada menggunakan alat kawalan jauh ataupun menggunakan panel komputer dan sebagainya lah. Ia masih dikendalikan oleh manusia dan tidak mustahil untuk drone tersebut mempunyai masalah teknikal atau sebagainya. Ia juga mungkin akan mengancam sektor ekonomi dan sektor pertanian dan sebagainya.
So itu saja daripada saya. Okay, untuk itu pada yang awak yang paling berperan cakap tadi pada salah guna. Bagi saya syarikat yang menyediakan perkhidmatan drone tersebut seharusnya menguruskan penggunaan drone itu dengan lebih baik. Seperti mana bukanlah menghadkan seperti menghadkan masa penggunaan drone tersebut hanya pada waktu bekerja saja dan melarang sama sekali untuk anak-anak muda terutamanya untuk menggunakan drone itu sebagai salah satu alat untuk membuat perkara yang tidak sepatutnya. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami. Mungkin beralih kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Panglima Perang Muhammad Danish Alami bin Azizi dan juga Wakil Pas Pusat Muhammad Ali bin Muhammad Saleh atas perkongsian dan perbincangan tentang risiko-risiko menggunakan drone dalam penggunaan autonomous technology yang dapat kita hadapi jika yang dapat kita consider dalam penggunaan secara meluas. Okay, baik, seterusnya kita beralih kepada pencadang yang keempat, iaitu Ketua Kampung Damansara Hills Muhammad Khalish bin Baharin. Dipersilakan bahaskan tentang penggunaan autonomous technology. Adakah anda setuju dengan penggunaan autonomous technology? Silakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita yang tampan dan handsome. Okay. Berikut terdapat dua jenis kenderaan automatik yang akan saya bahaskan, iaitu kenderaan laut dan kereta api. Apa yang kenderaan laut mampu membantu manusia? Kenderaan laut mampu membantu manusia dalam menerokai kawasan dalam air. Kenderaan bawah air autonomi atau dipanggil sebagai AUV ialah robot bawah air bebas yang bebas digunakan untuk menerokai lautan kita. Tidak seperti kenderaan kendalian jauh ROV, AUV tidak ditambat dari kapal, membolehkan robot menyelesaikan misi prarancangan dengan kawalan langsung daripada pengendali. Selepas digunakan, AUV akan mengumpul data resolusi tinggi yang disimpan dalam AUV tersebut dan dikumpulkan oleh penyelidik. Sebaik saja AUV muncul di kawasan di mana pengendali itu berada. Sejak pembangunan pada tahun 1960-an, AUV telah menjadi pemain utama dalam penerokaan lautan. Menjelang tahun 1980-an, AUV juga dibangunkan untuk mengkhusus dalam pemetaan laut dalam. Kini, AUV juga dapat melindungi lautan kita melalui penggunaan dalam pengawasan ketenteraan. Aplikasi AUV yang meluas telah menghasilkan pelbagai bentuk dan saiz AUV. Kelebihan teknologi AUV ialah boleh beroperasi melalui arahan langsung daripada pengendali tanpa pengendali itu berada di dalam AUV tersebut. Penyelidik mereka bentuk trajektori dan misi AUV sebelum menyelam, kemudian menggunakan AUV dan kemudian mendapatkan semula robot dan memuat turun data yang dikumpul untuk pemprosesan dan kajian yang dapat membantu manusia. Proses yang cekap ini memberi kebebasan kepada saintis untuk mengerjakan projek lain semasa AUV sedang menyelam. AUV juga boleh menjadi lebih padat dan lebih ringan daripada ROV. Bermakna ia boleh diangkut pada kapal yang lebih kecil dan menjimatkan kos. Fleksibiliti ini membolehkan berbilang AUV digunakan dalam satu kawasan, menyebabkan pengawasan luas di dasar laut lajur air. Seterusnya, bagi kereta api pula, mobility autonomi atau operasi kereta api automatik ialah peningkatan operasi dan keselamatan dalam kereta api. Ia mampu mengurangkan kesilapan manusia dan pemboleh ubah daripada kereta api, menjadikan lebih cekap, tepat dan boleh dipercayai berbanding sebelum ini. Digabungkan dengan sistem seperti kawalan kereta api automatik, pelindungan kereta api automatik dan pengawasan kereta api automatik, sistem ini membolehkan pengendali melakukan lebih banyak dengan mengatur mereka dan mengubahnya menjadi rangkaian yang ditala halus untuk berprestasi lebih baik dengan kurang pembaziran dan risiko. Lebih 50 sistem di seluruh negara dan pengalaman operasi tanpa mandu yang menjangkau kembali ke tahun 1970-an. Automasi mengembangkan kapasiti penumpang dan menghentikan bilangan kereta api. Ia boleh dikendalikan oleh satu barisan.
banyak rangkaian sudah beroperasi pada kapasiti penuh dan tidak dapat mengendalikan kereta api tambahan secara automatik, mencipta ruang dengan menyandarkan boleh ubah yang disebabkan. Sebagai penutup, tidak ada faedah ekonomi yang berdaya maju untuk kapal laut berautonomi sepenuhnya dalam masa yang terdekat. Walaupun mempunyai teknologi, akan sentiasa ada nilai kehadiran manusia di atas kapal yang mengawasi operasi. Keselamatan kapal dan keselamatan kargo. Pasti akan ada aplikasi dengan traf pedalaman dan pantai kecil. Tetapi dalam kontena transatlantik 20,000 TEU, kita hanya mungkin melihat pada automatik yang lebih rendah untuk membantu anak kapal dalam navigasi. Berikut adalah apa yang saya bahaskan. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Ketua Kampung Damansara Hills Muhammad Khalish bin Baharin atas perkongsian tentang penggunaan autonomous teknologi dalam EAV di kawasan laut yang memudahkan kita untuk penggunaan di kawasan laut dan juga penggunaan kereta api secara autonomous. Okay, baik, seterusnya kita ke pembangkang yang keempat, Encik Ainul Syafiq bin Idrul Hisham. Jadi adakah pendapat anda tentang topik yang telah dibahaskan oleh Muhammad Khalish, Ketua Kampung Damansara Hills Muhammad Khalish bin Baharin? Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Moderator dan Tuan Kampung Damansara. Saya di sini ingin membahas beberapa isi yang telah di-highlightkan oleh Ketua Kampung Damansara Muhammad Khalish. Yang pertamanya, kereta api. Jika berlakunya kecemasan, contohnya kebakaran dan kereta api itu tersekat di tengah laluan, penumpang tidak dapat keluar serta-merta kerana kenderaan menoleh berada tidak di atas tanah dan tidak semua sistem mempunyai laluan kecemasan. Penumpang juga kadang-kadang mesti menunggu agak lama sehingga kereta api penyelamat, jentera bomba atau pemetik ceri datang untuk menyelamatkannya. Yang kedua adalah daripada segi flexibility. Kekurangannya flexibility kepada kereta api adalah satu, tidak kefleksibelannya, laluan dan masa tidak boleh dilaraskan kepada pengguna kereta api tersebut. Yang seterusnya, kekurangan perkhidmatan pintu ke pintu. Kereta api ini tidak sama seperti kenderaan di atas jalan raya, contohnya kereta dan motosikal. Tidak menyediakan perkhidmatan pintu ke pintu kerana itikat pada sistem dan landasan yang tertentu. Seterusnya, memuatkan dan memunggah perantaraan melibatkan kos yang lebih tinggi dan membuatnya menjadi pembaziran masa. Seterusnya, untuk pengangkutan maritim. Pengangkutan maritim adalah lebih perlahan. Jika anda perlu mengangkut barangan anda dengan cepat, maka perkapitalan maritim akan terbukti jauh lebih buruk untuk keperluan anda daripada penghantaran udara seperti kapal terbang. Kapal biasanya mempunyai perjalanan yang jauh dan jauh lebih perlahan daripada kapal terbang. Penghantaran melalui laut boleh menjadi lebih perlahan daripada mod pengangkutan lain dan cuaca buruk adalah salah satu faktor yang menambahkan kelewatan laluan dan jadual waktu biasanya tidak fleksibel pelabuhan pengangkutan kargo maritim. Seterusnya, pelabuhan dan cukai pengangkutan selanjutnya melalui darat diperlukan untuk sampai ke destinasi akhir. Kadar pengangkutan asas adalah tertakluk kepada surcharge bahan api dan mata wang. Dalam keadaan di mana pesawat akan mengangkut barang anda dalam 1 atau 2 hari, kapal memerlukan sebulan penuh untuk berbuat demikian. Walaupun keadaan bertambah baik dan penghantaran maritim menjadi lebih batas, jika anda memerlukan penghantaran cepat, kapal tidak akan berjaya. Perkara utama di sini adalah anda memutuskan sama ada penghantaran lebih pantas akan membawa anda lebih banyak keuntungan. Jika kelajuan pengangkutan yang lebih perlahan tidak akan mempunyai keuntungan secara negatif, maka memilihlah penghantaran maritim yang lebih mampu milik. Nampaknya adalah lebih betul untuk dilakukan. Sekian saja daripada saya memberi kepada moderator. Saya ingin menambah sedikit daripada apa yang dibahaskan oleh Ainul Syafiq. Soalan daripada Ainul Syafiq tadi mengenai kemalangan yang menggunakan kereta api. Apabila terdapat satu kemalangan, maka kereta api automatik akan secara tidak langsung berhenti. Okay, hal ini sebenarnya telah dikaji beberapa kali oleh
pencipta kereta api automatik tersebut, bahawa kereta api automatik ini tidak seharusnya dikendalikan sepenuhnya oleh robot. Mahupun dia dikendalikan oleh robot, tapi tetap menggunakan tenaga manusia. Justeru bukan sahaja dikendalikan oleh robot, tetapi masih ada pengendali di dalam kereta api tersebut. Hal ini apabila terjadi sebuah kemalangan, pengendali tersebut akan mempunyai rancangan mereka tersendiri. Justeru kereta api automatik ini kereta api automatik ini mempunyai banyak pintu kecemasan di mana apabila berlakunya kemalangan tersebut. Sekian saja, terima kasih. Okay, baik, terima kasih kepada Encik Ainul Syafiq bin Idris Hisham dan Ketua Kampung Damansara Hills Muhammad Khalid bin Baharin atas perbincangan mengenai penggunaan kereta api secara autonomous teknologi, dan juga seperti yang telah diperkatakan oleh Encik Ainul Syafiq, iaitu penggunaan autonomous teknologi dalam AAV di kawasan laut mengambil masa yang lebih lama daripada penggunaan autonomous teknologi untuk kenderaan di udara. Okay, baik, di sini kita dapat melihat bahawa masa juga perlu menjadi consideration dalam penggunaan autonomous teknologi. Baik, seterusnya kita kepada pencadang yang terakhir, iaitu pencadang yang kelima, iaitu Pencetus Ummah PU Supradi Saufatul Maulah bin Samawi. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderators kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk memberikan sedikit pencerahan tentang autonomis. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sanjungan bangsa, salam satu Malaysia, salam UTM sanjungan bahasa kerana Tuhan untuk manusia. Sedikit pencerahan untuk saya sebagai salah seorang pencadang. Sebentar. Teknologi autonomi telah mengubah pelbagai industri dengan ketara, termasuk pengurusan ruang udara dan air. Bagi saya akan terkait tentang cara teknologi autonomi digunakan dalam domain ini. Ruang udara autonomi, bagi saya contohnya kenderaan udara tanpa pemandu UAV seperti yang dikatakan oleh panel yang sebelum ini, biasanya dikenali sebagai drone, telah menyaksikan peningkatan pesat dalam keutamaan autonomi. Ia boleh digunakan untuk pengawasan udara, pemantauan, penghantaran kargo dan juga pengangkutan penumpang. Sistem kawalan trafik udara autonomi sedang dibangunkan untuk mengurus peningkatan bilangan drone dan memastikan operasi yang selamat dan cekap. Sebagai contoh, syarikat seperti Amazon dan Google sedang bereksperimen dengan drone penghantaran autonomi untuk membolehkan penghantaran pakej yang lebih pantas dan cekap. Pembangunan taksi, terbang dan pengangkutan udara berautonomi sedang dijalankan bertujuan untuk merevolusikan pengangkutan bandar. Bagi saya, ruang udara autonomi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kestabilan sesebuah negara dan memberikan impak yang bagus kepada setiap manusia yang berada di muka bumi ini. Bagi saya, setiap perkara yang berlaku mestilah mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Selain itu, saya akan berkongsi tentang laluan air autonomi. Kenderaan bawah air berautonomi AUV digunakan untuk pelbagai tugas termasuk penyelidikan oceanografi, penerokaan bawah air, pemeriksaan wahana paip yakni saluran paip dan pemantauan alam sekitar. Kapal permukaan berautonomi ASV pula digunakan
untuk tugas seperti pengawasan maritim, operasi mencari dan menyelamat, pengangkutan kargo dan pemantauan alam sekitar. Kapal pelayaran sendiri sedang dibangunkan untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan kesilapan manusia dan meningkatkan keselamatan dalam pengangkutan maritim. Kapal kargo tanpa pemandu sedang diterokai untuk mengurangkan kos anak kapal dan membolehkan autonomi sepenuhnya masih dalam peringkat awal pembangunan. Cabaran dan pertimbangan tentang perkara yang saya telah uraikan, contohnya kebimbangan keselamatan. Bagi saya, setiap perkara yang berlaku mestilah mempunyai keselamatan yang yang akan dipersoalkan oleh semua oleh semua rakyat, yakni netizen, tentang perkara yang akan berlaku. Natijahnya, setiap perkara yang berlaku mestilah mempunyai kelulusan yang perlu dibaik pulih, yang perlu diterokai lebih mendalam. Setiap perkara yang berlaku mestilah mempunyai niat yang baik kerana perkara yang ingin dilakukan mestilah akan memberikan impak yang tinggi kepada diri masing-masing. Setiap perkara mestilah harus mempunyai niat yang baik dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana setiap perkara yang berlaku mestilah daripada izinnya sendiri. Oleh itu sekian daripada saya, Pio Supradi, kerana Tuhan untuk manusia. Baik, terima kasih kepada P.U. Supradi Safatul Maulah bin Samawi atas perkongsian yang menarik berkenaan dengan perkhidmatan penghantaran barang yang lebih efisien jika menggunakan autonomous teknologi dan juga kapal kargo. Perkembangan penggunaan kapal kargo dalam autonomous teknologi juga. Baik, seterusnya bagi pembangkang terakhir, kita beralih kepada pembangkang yang ketiga. Panglima Perang Muhammad Danish Ahlami bin Azizi untuk membangkang P.U. Supradi Safatul Maulah. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan izinkan saya untuk membangkang sekali lagi perkara yang dipetik daripada, tak silap saya, P.U. Radi Pacok mengenai pencerobohan ruang udara dan laluan air tadi. Betul apa yang disampaikan tadi. Kita tahu bahawa penggunaan teknologi ini dapat memberi banyak kesan yang baik, namun tak dinafikan juga bahawa teknologi ini juga dapat memberi kesan buruk dan mengancam negara kita dengan memberikan pelbagai cabaran. Maafkan saya, jadi perkara yang perlu ditimbangkan mengenai teknologi ini adalah keselamatan dan kawal selia yang menjadi halangan penting dalam menggunakan teknologi yang kian meluas dalam penggunaan teknologi autonomi di ruang udara dan laluan air. Jadi dalam perkara ini, saya ingin mengulas tentang keburukan teknologi dalam ruang udara, penggunaan teknologi dalam ruang udara. Saya memetik daripada artikel atau kejadian yang berlaku sebelum ini, iaitu di negara kita sendiri, di Pasir Gudang, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Johor yang sedang menyiasat dan mengambil tindakan tentang terhadap kejadian pencerobohan ruang udara dan ruang angkasa Malaysia oleh pesawat Singapura yang semakin kerap berlaku kebelakangan ini. Jadi ahli Parlimen Pasir Gudang ini, iaitu Hassan Abdul Karim, beliau menerima banyak aduan daripada penduduk mengenai pesawat tentera udara Singapura yang terbang rendah di sekitar kawasan berkenaan yang bukan sahaja menimbulkan gangguan, malah kebimbangan. Katanya kekerapan pesawat tentera Republik itu menceroboh ruang udara negara ini juga menimbulkan persoalan kerana semakin meningkat sejak awal bulan ini. Perkara tersebut memberi kesan yang buruk dan menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Malaysia.
mungkin rakyat Malaysia terfikir apakah negara kita tidak aman lagi dan diancam oleh negara jiran kita sendiri iaitu negara Singapura. Jadi perkara ini menimbulkan kebimbangan dan mungkin akan menjadikan rakyat kita lebih menjadikan rakyat kita terfikir bahawa perkara ini mengancam keamanan negara kita. So saya rasa perkara ini yang melibatkan teknologi ini tidak sepatutnya berlaku kerana perkara ini dapat menimbulkan kebimbangan dan ancaman kepada rakyat negara kita. Seterusnya daripada segi laluan air pula, cabaran yang kita lalui juga kebimbangan keselamatan dan keamanan negara kita, maafkan saya. Sistem pengelakan pelanggaran, teknologi, penderia dan algoritma kecerdasan buatan termaju mungkin penting untuk membolehkan kenderaan autonomi di dalam air mengemudi dan beroperasi dengan selamat dalam persekitaran dinamik. Jadi perkara yang ingin saya bangkang di sini adalah ia mungkin juga akan mengancam negara kita dan perkara yang ingin saya sebutkan adalah perkara yang mungkin akan menimbulkan perang antara negara lain dan negara kita. Seperti kes yang berlaku di Amerika Syarikat sebelum ini, iaitu kapal selam yang meletup berhampiran di pantai barat Amerika, tidak silap saya. Juga berhampiran dengan bangkai kapal Titanic. Seperti semua orang tahu, semua orang pernah tengok cerita Titanic kan. Kapal selam tersebut telah meletup di pantai barat Amerika tersebut. Kesemua 5 penumpang yang menyertai ekspedisi melihat bangkai kapal Titanic menggunakan kapal selam kecil yang hilang di dasar laut Atlantik pada Ahad lalu disahkan meninggal dunia. Kapal selam Titan dipercayai meletup berdekatan Titanic menurut pengawal pantai Amerika Syarikat. So, perkara ini dapat mengancam negara kita atau negara yang selainnya. Seperti yang telah saya cakap tadi, kesemua 5 penumpang mati. So perkara ini dapat mewujudkan akan menimbulkan pergaduhan antara negara ini dan antara negara tersebut. So secara keseluruhannya teknologi autonomi membentuk semula industri udara dan air juga tidak dinafikan boleh meningkatkan kecekapan, keselamatan dan kemungkinan baru untuk pengangkutan, penguasaan dan penerkaan. Walau bagaimanapun, kejayaan penyepaduan teknologi ini bergantung pada mengatasi pelbagai cabaran teknikal, kawasan dan masyarakat. Juga perkara yang melibatkan teknologi ini juga mampu memberi kesan yang buruk dan kesan buruk dan negatif kepada negara kita dan negara lain. So, saya rasa itu saja daripada saya. Kita beralih kepada moderator. Okay, baik, terima kasih kepada pembangkang kita iaitu Panglima Perang Muhammad Danish Ahlami bin Azizi atas perkongsian yang sangat informatif yang berkait dengan isu semasa yang sangat dekat dengan kita, iaitu isu keselamatan tentang penggunaan teknologi autonomous di ruang udara dan di ruang lautan juga. Okay, baik, kita telah lihat bahawa setelah kesemua panel berbahas tentang isu penggunaan autonomous teknologi ini, kita dapat lihat bahawa ianya mempunyai pelbagai risiko dan juga pelbagai faedah dalam penggunaan teknologi autonomous ini, tetapi itu merupakan asas untuk semua perkara, iaitu setiap perkara mestilah ada kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Okay, baik, secara keseluruhannya teknologi autonomi membentuk semula industri udara dan air, membolehkan kecekapan dipertingkat, keselamatan yang dipertingkatkan dan kemungkinan baru untuk pengangkutan, pengawasan dan penerokaan. Walau bagaimanapun, kejayaan penyepaduan teknologi ini bergantung pada
mengatasi pelbagai cabaran teknikal, kawal selia dan masyarakat. Jadi saya selaku panel anda Muhammad Haziq Syahmi bin Muhammad Andri ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dalam sesi pendebatan ini. Saya juga mewakili kumpulan 8 dan kumpulan 9 ingin memohon maaf atas sedikit kelewatan dalam menghasilkan video debat ini kepada Dr. Nasibah Ramli. Di atas beberapa kekurangan masa yang terdapat kepada kami, kepada student seni bina. Baik, sekian itu sahaja daripada kumpulan 8 dan kumpulan 9. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu juga datang daripada Allah melalui kelemahan diri kami sendiri. Baik, sekian itu sahaja. Kita boleh bersurai. Terima kasih juga kepada semua panel dan terima kasih Dr. Nasibah Ramli dan juga sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.